Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Hari ini bersama saya sekali lagi Ustazah Rosnah binti Khalid untuk pelajaran akhlak tahun 3. Okey, berdasarkan kepada pelajaran malu yang lepas, hari ini kita akan masuk kepada yang keempat, menyatakan fadilat malu. Dan yang kelima, menyenaraikan akibat tidak malu. Baiklah, fadilat bersifat malu. Antara fadilat-fadilat bersifat malu, pertamanya diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara fadilat yang pertama. Apa-apa sahaja tindakan kita, mesti kita meletakkan bahawa tujuan utamanya untuk mendapat redha Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, disukai ibu bapa, guru dan rakan. Kena ingat, apa sahaja tindakan kita, pertuturan, perbuatan, tindakan, semuanya harus disukai oleh orang-orang di persekitaran kita, terutama yang paling dekat. Kita boleh memberi rasa senang kepada kedua ibu dan bapa kita, kepada guru yang mengajar kita maupun rakan taulan kita akan berasa selesa dengan kita. Yang ketiga, dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menyalahi syarak. Bila Allah tegah tu bermaksud kita diminta untuk stick kepada syarak, follow syarak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang Allah suruh dan apa sahaja yang dilarang oleh Allah, itu adalah syarak. Yang keempat, dapat menjaga kesopanan dan percakapan dalam pergaulan seharian. Ini dapat mengajar kita untuk memperbaiki sistem bersosial sesama manusia. Kita dapat bergaul dengan lebih harmoni, dengan lebih baik, dengan lebih indah pergaulan kita, tanpa ada sebarang yang merencat atau merosakkan hubungan sesama manusia. Dan yang terakhir, sentiasa mendapat petunjuk ke arah kebaikan. Bila kita sentiasa berbuat baik, mendengar dan berbuat apa sahaja yang Allah mahu, bermakna kita telah membuka jalan-jalan untuk mendapat petunjuk hidayah daripada Allah melalui pintu-pintu kebaikan. Contoh, jika kita ada terlintas untuk membuat keburukan, Allah akan ilhamkan kepada kita untuk menghentikan serta-merta supaya dia memberi kita kefahaman benda itu tidak sihat, tidak baik dan memberi kesan buruk dan negatif, supaya kita terhindar dan tergolong dengan dalam kalangan orang-orang yang baik-baik sahaja. Baiklah, kita pergi kepada akibat tidak bersifat malu. Apa dia impak atau akibat daripada tidak memiliki sifat malu? Yang pertamanya, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Jika kita membuat kebaikan, Allah sayang. Jika kita membuat sesuatu kejahatan, sudah tentu Allah murka. Allah hinakan kita di dunia dan di akhirat. Inilah yang kita kena hindar supaya tidak mendapat kemurkaan, kehinaan dan hilang kasih sayang Allah dan juga kecintaan Rasulullah kepada diri kita. Okey. Yang keduanya, dibenci ibu bapa, guru dan rakan. Siapa yang suka kepada orang-orang yang bersikap buruk? Ibu dan ayah kita pun tak suka dengan segala apa yang kita buat, membuatkan mereka stres memikirkan perbuatan-perbuatan buruk kita. Guru-guru pun bimbang dan tidak selesa mengajar kita yang bersikap buruk, biadab dan tiada sifat malu. Dan juga rakan-rakan pun mendapat impak yang sama, tidak seronok
berkawan dengan kita, apatah lagi untuk bergaul dengan kita. Okey, yang ketiga, melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Ini bila sifat malu ini tidak ada, maksudnya tidak ada penahanan kepada diri kita untuk membuat baik. Sebab itu kita sentiasa langgar sahaja. Apa sahaja yang Allah larang, kita langgar. Maksudnya kita buat. Setiap kebaikan yang Allah suruh, kita ignore, kita tak mahu, kita berpaling. Ini maksudnya tadi. Bila kita tak ada sifat malu, kita tak rasa malu kepada Allah yang melihat, kita tak ada perasaan malu kepada manusia yang menonton, kita tak ada perasaan malu kepada diri sendiri, dengan menjaga maruah diri, tidak menutup aurat dengan sempurna contohnya, tidak melakukan sesuatu yang perintah Allah. Inilah membuatkan kita mudah melanggar syarak, melanggar apa yang ketetapan yang telah diperintahkan oleh agama. Okey, yang keempat, hilang nilai kesopanan dan baik diri. Maka bila kita tadi sentiasa dah tak ada sifat malu itu, maka hilanglah nilai-nilai kesopanan, sopan santun, nilai-nilai keayuan pada diri kita. Hilang begitu sahaja. Sayang kan? Kita dedahkan aurat kita, mata-mata bukan muhrim melihat setiap inci tubuh badan kita dengan senang-senangnya. Orang boleh memanipulasi diri kita, mempergunakan dan memperdagangkan diri kita di media sosial. Maka hilanglah sifat-sifat kesantunan yang ada, yang seharusnya ada kepada seorang muslimah contohnya. Okey, yang terakhir, tidak akan dihormati oleh masyarakat. Mana mungkin kita akan mendapat respect daripada orang bila kita nak menegur atau memperingatkan sesuatu kepada orang lain pun, orang lain akan membalikkan kepada kita. Sebab apa? Sebab orang lain sudah tidak ada lagi rasa hormat kepada kita. Tidak ada lagi value diri kita di mata masyarakat. Jadi kita akan dipersisihkan dan kita tidak akan mendapat apa-apa keistimewaan di dalam anggota masyarakat. Bukan sahaja di anggota masyarakat, dalam kelompok keluarga kita sendiri pun nilai itu tadi boleh hilang. Bila mak ayah dah tak selesa, adik-beradik kita pun dah rasa macam give up dengan kita ke apa, dengan segala perbuatan yang menjuruskan kita kepada kehinaan itu tadi, maka nilai kemurnian kita hilang dan respect orang, hormat orang kepada kita pun akan lenyap begitu saja. Ini sesuatu yang merugikan diri kita. Allah tunjuk, bukan Allah tunjuk di akhirat nanti, di dunia pun Allah dah tunjukkan betapa hinanya kita di mata Allah dan di mata masyarakat. Sebab itulah dalam Islam sifat malu ini harus ada tebal di dalam sanubari setiap orang mukmin dan mukminat, supaya kita tadi mendapat kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Okey, setakat ini sahaja kupasan Ustazah berkenaan topik malu kita. Moga kita dapat berjumpa lagi insya-Allah di masa akan datang. Ceria-ceria selalu dan belajar bersungguh-sungguh, jaga SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.